Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أفضل عند الله ولا العمل فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني من العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير وذكر الله وإن الصيام يوم منها يعدل بصيام سنة والعمل فيهن يضاعف ب700 ضعف. أو كما قال. Hadis sahih daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, ma min ayyam afdalu indallah walal amal fihinna ahabbu ila Allah azza wa jal min hadhihi al ayyam yani min al ashri. Tidak ada hari-hari yang lebih baik di sisi Allah dan tidak ada amal yang dilakukan pada hari-hari itu yang lebih Allah Subhanahu wa ta'ala suka daripada hari-hari ini, yakni minal ashri, yaitu hari yang 10 ini. فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَذِكْرِ اللَّهِ. Maka perbanyakkanlah pada 10 hari ini tahlil, sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wat-takbir, banyakkanlah sebut Allahu akbar, Allahu akbar. Wa zikrillah, dan banyakkanlah sebut apa-apa zikir kepada Allah. Wa inna as-siyama yawmin minha yu'dalu bi siyami sanah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan puasa sehari pada hari-hari itu sama macam puasa setahun. Wal amalu fihinna, dan buat amal kebaikan pada hari-hari itu yudha'afu bi 700 dha'f. Allah ganda sampai 700 kali ganda. Hadis itu riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih ataupun dengan sanad yang hasan, au ma qaribuhuma, ataupun menghampiri sahih dan hasan.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Persoalannya, 10 hari itu hari apa? Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Wasyaf'i wal watr. Wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Sadaqallahul azim. Ayat 1 sampai ayat 5 suratul Fajri. Allah berfirman, wal fajri, demi waktu fajar, walayalin ashr, dan demi malam yang 10. Kata Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir dia. Al-Qurtubi dari satu tafsir, nama dia Tafsir Al-Qurtubi. Kata Imam Al-Qurtubi, dia kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bagitahu yang dikatakan walayalin ashr, malam yang 10 itu ialah malam dan siangnya sekali. Dan yang dikatakan walayalin ashr, malam 10, malam yang 10 ataupun hari yang 10 itu, berbeza pendapat ulama tentang benda itu. Ada yang kata 10 akhir Ramadan. Ada yang kata 10 yang pertama bulan Muharram. Sampai 10 Muharram ataupun dipanggil Ashura. Ada yang kata 10 itu ialah 10 yang pertama bulan Zulhijjah. Majoriti ulama kata yang dimaksudkan dalam ayat wal fajri wa layalin ashr ialah 10 awal bulan Zulhijjah. Majoriti ulama kata macam tu. Bermaknanya tuan-tuan, kita pada malam ini kita ada pada hari yang ketiga Zulhijjah. Kita dah ada malam 4 Zulhijjah. Bermakna kita berada di dalam zon yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita baca tadi. Di dalam sebuah hadis lain daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata afdalul ayyam ayyamul ashr. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sebaik-baik hari ialah hari yang 10. Dan kata-kata Nabi itu merujuk kepada 10 awal bulan Zulhijjah. Hadis itu riwayat Al-Bazzar dan hadis itu sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya ialah Allah Subhanahu wa taala bagi dekat kita second chance. Dia bagi kat kita peluang kedua. Selepas daripada Ramadan, Tuhan bagi lagi sekali. Ramadan adalah satu bulan yang tidak dinafikan kelebihan dan fadilat yang ada di dalam dia. Dan di dalam Ramadan yang 30 hari itu, 10 akhir sangat istimewa. Walaupun kita semua tahu Ramadan itu syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkatan, dan kita tahu 10 akhir itu 10 yang sepatutnya kita berjaga tunggu untuk mendapatkan keistimewaannya, tapi ramai daripada kita pun terlepas. Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dia bagi lagi sekali peluang, iaitu hari 1 sampai hari 10 bulan Zulhijjah. Dan istimewanya 10 hari awal bulan Zulhijjah ini sabit daripada ayat Quran dan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istimewa dia sampai dijanjikan gandaan pahala kepada orang yang buat apa juga kebaikan di dalam dia. Dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wal amalu fihinna, dan apa-apa amalan yang dibuat dalam 10 hari awal bulan Zulhijjah itu yudha'afu bis-sab'i mi'ati dha'fin, digandakan 700 kali ganda.
Kalau kita baca Quran luang daripada 10 hari awal Zulhijjah ini, pahala besar. Likulli harfin, bagi tiap-tiap satu huruf yang kita baca itu 10 pahala. Dalam hadis kata Nabi SAW kata, aku tidak maksudkan baca Quran itu alif lam mim itu 10, tetapi alif itu 10, lam itu 10, mim itu 10. Itu pahala orang baca Quran di luar daripada 10 awal Zulhijjah. Bagi orang yang baca Quran dalam 10 awal Zulhijjah, Nabi SAW kata dalam hadis tadi, dia boleh mendapat ganda sehingga 700 dha'fin, sehingga 700 kali ganda. Dan hadis itu disahihkan. Dan ada ulama kata hasan. Dan ada ulama kata mendekati sahih dan hasan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jadikan 10 hari awal dan bulan Zulhijjah ini berlain dan berbeza dengan hari-hari lain. Kita kena make sure, kita kena pastikan ni 10 hari awal bulan Zulhijjah ini kita tak serupa masa duduk hari lain. Mau ada berlain daripada selalu. Kalau selalu kita tidak baca Quran, dalam 10 awal ni kena baca Quran. Kalau dalam hari-hari lain, tiap-tiap hari lepas subuh kita baca Quran, dalam 10 awal ni bukan lepas subuh sahaja, sebelum tidur malam pun kena baca Quran. Bagi berlain daripada hari-hari lain. Pasal hari yang 10 ini adalah hari yang sengaja dibelainkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Isi masa di antara 1 sampai 10 Zulhijjah ni dengan amalan yang baik-baik. Penuhkan masa dengan berzikir kepada Allah. Sambil duduk naik kereta, zikir kepada Allah. Sambil duduk saja-saja, zikir kepada Allah. Bertahlil kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bertakbir, bertasbih, bertahmid. Isikan masa ini dengan bersedekah. Tak boleh bagi 100, bagi 10, tak boleh bagi 10, bagi RM1. Setidak-tidaknya ada tercatat dalam 10 hari awal Zulhijjah ini, kita ada infak pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling lekeh, hindarkan diri daripada buat dosa dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Kalau sampai nak puasa pun tak boleh, kalau sampai nak bagi sedekah pun tak boleh, sampai nak bagi masa untuk baca Quran pun tak boleh, kalau sampai nak berzikir sikit pun tak boleh. Padan dengan kita jaga diri kita, jangan buat apa-apa dosa dalam 10 hari yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran dan disebut oleh Nabi SAW di dalam banyak hadis dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di antara amalan paling istimewa dalam bulan Zulhijjah, dalam pada bulan Zulhijjah yang 30 hari ini, amalan paling istimewa ialah mengerjakan haji. Yang haji tidak boleh buat lain daripada dalam bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Sadaqallahul azim. Tuhan kata, serulah manusia mengerjakan haji. Tuan-tuan tengok peliknya yang kata ibadat haji dengan umrah ni. Pelik dia apa tuan-tuan? Kerajaan Saudi tidak pernah iklan haji dengan umrah ni. Tak pernah iklan. Dia tak pernah buat tahun melawat Pulau Pinang. Saudi tidak pernah buat tahun melawat Mekah, tahun melawat Madinah. Dia tak pernah buat. Dia dua halang lagi orang daripada pergi ramai-ramai. Dia impose, dia perkenalkan macam-macam undang-undang nak bagi orang korang pergi sana. Yang latest ni apa? Bagi orang yang pergi dah, sama ada haji ataupun umrah, nak pergi untuk second time, kena lagi 2,400 ke apakah.
ekstra bayar daripada orang yang first time pi. Pasal apa dia buat peraturan macam ni? Pasal dia nak bagi orang korang pi. Pasal apa dia sampai macam tu punya nak bagi orang tak pi? Pasal Allah Subhanahu wa taala sudah sebut dalam Quran, kata manusia ni ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Pasal Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, manusia dalam hal nak pi haji, dalam hal nak pi umrah, dalam hal nak pi ke Mekah, Madinah nak buat ibadat ni, ya'tuka rijalan. Tuhan kata dalam Quran, depa akan pi by hook or by crook. Depa akan pi walaupun terpaksa berjalan kaki. Siapa kata? Allah kata. Di mana Allah kata? Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut benda ni. Yang kata haji, yang kata umrah ni, manusia yang pi duk teringat nak pi. Bukan kata umrah, haji. Haji ni dah pi dah, nak pi lagi. Umrah ni ada orang pi tiap-tiap tahun, ada orang pi setahun 2 kali. Pasal apa dia nak pi? Pasal tarikan yang ada di bumi itu. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Ya'tuka rijalan. Dia akan pi ke Mekah, Madinah ini walaupun terpaksa berjalan kaki. Tuan-tuan, jemaah haji kita hari ini pi Mekah, hotel duk ada 1.5, 2 kilometer. Pukul kaki cedik dengan cuaca yang semakin meningkat dan dijangka wukuf, masa time wukuf cuaca akan mencicah 51 darjah Celsius. Malam kemarin TV bagi tahu, tabung haji yang duk ada di sana bagi tahu, berdasarkan kepada cuaca yang duk meningkat ni, dijangka hari wukuf cuaca duk ada 51 darjah Celsius. Orang hak nak pi tahu ke tak tahu? Tahu. Nak pi. Antuk sahabat kata hotel kita ni jauh. Nak pi. Antuk sahabat kata kadang-kadang terpaksa sediakan baih untuk nak main masjid semayang. Nak pi. Antuk sahabat kata kota dah penuh. Dia cari jalan. Dia pi ke Thailand. Dia nak pi. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Allah Subhanahu wa taala yang sebut benda ni. Wa ala kulli dhamir. Manusia akan pi untuk buat haji, untuk buat umrah ini walaupun dia terpaksa naik unta, yang unta itu akhirnya dhamir, jadi kurih. Dalam tafsir bagi tahu apa maksud unta kurih ni? Maksudnya unta tu pada hari dia nak mulakan perjalanan, badan dia sendo. Badan sehat, steady. Kerana jauhnya perjalanan nak sampai ke Mekah tu, unta yang sendo jadi kurus. Allah Subhanahu wa taala sebut wa ala kulli dhamir. Depa naik unta, yang unta tu akhirnya sampai kurus. Manusia nak pi untuk nak buat kerja haji dan umrah di sana. Ya'tina min kulli fajjin amiq. Tuhan kata manusia akan pi untuk buat haji, buat umrah ni daripada fajjin amiq, daripada segala ceruk rantau dunia, mereka akan sampai di sana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka ibadat yang paling istimewa, paling spesial di dalam bulan Zulhijjah ini ialah ibadah haji. Baik. Tok saya sebutlah kos haji naik, tok sahabatlah musim panas, tok sahabatlah suasana tak selesa, sesak, ramai dan sebagainya. Tok sahabatlah kata keren pernah jatuh timpa orang mati ke apa, dia kata hang simpan gang, aku nak pergi. Demikian istimewanya ibadat haji di dalam bulan Zulhijjah. Baik, kita hadut dalam masjid malam ni, kira tak pirah haji tahun ni, kata tamah habis lah. Kira tak pirah, ada ni kira tak pi. Jika tidak mampu buat haji, buatlah amalan yang boleh kita dapat pahala seumpama haji. Dalam bulan Zulhijjah ni, dalam 10 awal bulan Zulhijjah ini. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu. Kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Man kharaja min baitihi mutahhiran ila salatin maktubah فأجره كأجر الحاج المحرم ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه
فأجره كأجر المعتمر وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين أو كما قال hadis Hasan riwayat Abi Daud daripada Abi Umamah radhiyallahu an kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kharaja min baitihi mutahhiran ila salatil maktubah siapa yang keluar rumah nak pergi masjid kerana nak sembahyang fardu dan dia keluar daripada rumah dalam keadaan mutahhiran, dia siap bersuci, sudah ambil ayat semayang di rumah nak main masjid. Dia keluar daripada rumah dia dalam keadaan sudah siap berwudu, dia nak pergi ke masjid dengan niat untuk nak semayang fardu, nak semayang maghrib, nak semayang isya, nak semayang subuh, nak semayang zuhur, nak semayang asar. Fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim. Nabi SAW kata pahala Tuhan bagi kat dia seumpama orang yang dua ada di dalam ihram haji. Tuan-tuan, tak pergi Mekah pun, tak pergi buat haji pun, tapi benda ni dia buat. Bukan 10 awal bulan Zulhijjah saja, bila-bila pun. Kalau dia keluar daripada rumah, ambil ayat sembahyang, siap-siap di rumah, dengan niat nak pergi masjid, dengan niat nak sembahyang fardu di masjid, dia keluar pergi tu, Nabi SAW kata pahala yang dijanjikan dekat dia sama macam pahala orang yang duk ada dalam ihram musim haji. Wa man kharaja ila tasbihid duha, dan siapa yang keluar daripada rumah dalam keadaan siap berwuduk nak pergi masjid kerana nak sembahyang duha, la yansibuhu illa iyah, dan dia keluar pergi tu niat satu aja, niat nak pergi masjid nak sembahyang duha, bukan ada niat lain. Bukan kata nak pergi kedai sambil-sambil singgah masjid, dah, dia memang keluar tujuan nak pergi masjid, nak sembahyang duha di masjid. Fa ajruhu ka ajril mu'tamir, pahala Tuhan bagi kat dia macam orang pergi buat umrah. Wa salatun ala athari salah, manakala satu orang yang semayang, lepas habis semayang duk tunggu semayang hak satu lagi, semayang maghrib duk tunggu saat lagi nak semayang isyak. Hati dia macam tu, hati dia duk ingat, lepas semayang duk ingat nak semayang, lepas semayang duk ingat nak semayang. La laghwa bainahuma, in between antara satu semayang fardu dengan nak mai semayang yang satu lagi, dia tak buat benda lara, dia tak buat benda karut, dia tak buat benda merapu. Kitabun fi illiyin, Nabi SAW kata pahala dia siap tulis di illiyin, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tak boleh pergi haji, tapi agama, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala bagi peluang ke kita untuk mendapat pahala seumpama buat haji. Kita tak pergi umrah, tapi Allah menyediakan pahala seumpama orang yang pergi umrah. Pasal apa Tuhan bagi satu tawaran yang hebat macam ni? Pasal apa? Pasal Tuhan tahu tak ramai pun orang boleh buat. Bukan kita tak tahu, tapi kita tak boleh buat. Pasal apa kita tak boleh buat? Pasal iman kita lemah. Pasal apa kita tak boleh buat? Pasal kita berilmu tapi kita kurang beramal. Maka Nabi SAW bagi benda-benda yang seumpama ini. Di antara amalan yang dicadangkan untuk kita buat dalam musim kita duduk di awal bulan Zulhijjah ini ialah satu, puasa Zulhijjah. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Hunaidah bin Khalid an imra'atihi qalat haddatsatni ba'dhu nisa'in nabiy sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yawma Ashura أو 9 من ذي الحجة أو 3 أيام من الشهر أول 2 من الشهر وخميسين أو كما قال hadis sahih riwayat Imam An-Nasai. Daripada Hunaid bin Khalid
Dia kata isteri dia habaq kat dia. Isteri dia ni nama Hindun binti Abi Umayyah. Dia ni tabi'in. Dia wafat tahun 62. Tahun 62 Hijrah. Dia kata isteri dia habaq kat dia. Isteri dia kata haddatsatni ba'du nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri kepada Hunaid dia kata apa? Isteri kepada Hunaidah ni dia kata apa? Bini dia habaq, kata isteri-isteri Nabi habaq kat dia. Kata isteri-isteri Nabi ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yauma Ashura. Nabi puasa Ashura, Nabi tak tinggal. Bila tuan-tuan? Puasa Ashura bila? 10 Muharram. 10 Muharram. Nabi puasa Ashura, Nabi akan buat. Wa tis'an min Zulhijjah. 9 hari dalam bulan Zulhijjah. Daripada 1 Zulhijjah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hari Nabi puasa dalam bulan Zulhijjah. 10 boleh puasa ke tak? Tak boleh. Pasal apa? Pasal itu hari haram puasa, hari raya haji. Jadi 1 sampai 9 Nabi biasa buat puasa 9 hari. Wa thalathata ayyam min asy-syahr. Di antara amalan Nabi ialah Nabi ambil 3 hari dalam sebulan. Dalam sebulan Nabi ambil 3 hari. Awwal itsnain min asy-syahr. 3 hari itu selalu Nabi ambil macam mana? Isnin pertama tiap-tiap bulan. Isnin yang pertama tiap-tiap bulan. Ini bulan berdasarkan bulan Hijrah, bukan bulan orang putih. Minggu pertama dalam bulan-bulan Islam ni, Nabi ambil hari Isnin puasa. Wa khamisain. Lagi 2 hari Nabi ambil hari Khamis. Mana-mana hari Khamis dalam sebulan. So Nabi akan puasa sebulan 3 hari. Dan kadang-kadang Nabi ambil ayyamul bid, 3 hari bulan terang, mengambang. Nabi ambil 3 hari. Demikian amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita dicadangkan untuk buat benda-benda macam ni. Paling tidak, yang kedua, kita buat puasa Arafah. Nak ambil daripada 1 sampai 9 ni nampak pasal apa? Pasal puasa 6 hari tu pun macam nak cerai nyawa. 6 saja, yang ni 9 pula. Kata 6 pun nyawa kot telinga. Nak habis ni duk tengok kalender, ada berapa hari ni? Ada 6 hari lagi nak habis Syawal. Alamak, aku baru puasa sehari ni. Apa ni? Mana lepas ni tak boleh dah tak puasa. Kena puasa. Pasal dah hujung Syawal dah. Kata mai duk abang 9 pula dah Zulhijjah. Jadi kita tak boleh pi. Tangga tu kita tak boleh pi. Pasal kita ni tangga perebek bawah saja. Paling koman dia kata kita ambil puasa Yaum Arafah. Puasa hari Arafah ni bila tuan-tuan? InsyaAllah hari Ahad nak main ni. Hari Ahad nak main. Ahad ni jangan tinggal. Nabi SAW, sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, inna Rasulullah SAW qal, ma min yawm akthara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nar min yawmi Arafah. Wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaikah fayaqulu Allah ma arada haula atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Aisyah. Dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata ma min yaum akthar min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Aisyah kata Nabi bagi tahu. Nabi kata tak ada satu hari pun yang Allah Subhanahu wa taala pilih hari itu untuk Allah membebaskan berapa ramai hamba dia daripada masuk neraka. Tuan, macam raja-raja punya birthday. Pada hari birthday dia ada apa? Pardon, pengampunan. Ada pihak akan mencadangkan ni nama dia ni minta sempena hari lahir ke bawah duli tuanku, sign bagi pengampunan, keluar awal daripada penjara. Itu bawa raja atas dunia. Ini Maliki Yaumiddin, raja yang memerintah hari akhirat esok ni.
Dia sebagai raja besar, Allah Subhanahu wa taala sebagai raja besar, dia pilih satu hari untuk Allah pilih hamba-hamba dia ni untuk keluarkan dia, bebaskan dia daripada kena neraka. Bila hari itu? Hari Arafah. Dalam setahun 300 hari lebih ni, Tuhan pilih hari Arafah untuk dijadikan hari Allah Subhanahu wa taala pilih hamba-hamba dia yang tertentu, depa ni bebas daripada neraka. Siapa kata ni? Nabi SAW kata, Aisyah bagi tahu kepada kita semua. Wa innahu la yadnu. Pada hari Arafah itu Allah Subhanahu wa taala turun mendekati makhluk dia. Summa yubahi bihimul malaikah. Kemudian di depan malaikat Allah yang ramai-ramai ini, Allah bangga kepada manusia yang menjadi hamba dia. Fayaqulullah, Tuhan kata, ma arada haula. Tuhan kata, apa lagi yang mereka nak? Aku nak bagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kenapa Allah bangga dengan manusia di depan malaikat? Sebab malaikat Allah tak bagi nafsu kat dia. Jadi kalau sekiranya malaikat tak buat maksiat, malaikat jadi makhluk yang baik, itu biasa. Pasal dia tak ada nafsu. Allah jadikan manusia, Allah pasang nafsu dalam diri kita. Kalau kita boleh kontrol nafsu kita, kita boleh tundukkan nafsu kita, maka Allah wajar berbangga dengan hamba yang dia bagi nafsu, tapi hamba ni boleh tundukkan nafsu dia untuk taat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berbangga di depan malaikat dia. Hampa tengok, ini makhluk manusia aku buat. Aku jadikan mereka ni ada nafsu, tapi mereka boleh tundukkan nafsu mereka untuk taat kepada aku. Maka hari ini aku pilih orang-orang yang tertentu, bebaskan mereka daripada api neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sesuai dengan hari Allah nak pilih untuk nak bebas orang daripada neraka ni, biarlah kita dalam keadaan berpuasa pada hari itu. Mudah-mudahan kita salah seorang yang terpilih untuk bebas daripada neraka, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam bulan Zulhijjah ini juga amalan yang dicadangkan kepada kita ialah buat korban. Ibadat korban. Kita tidak boleh buat benda ni lain daripada hari raya haji sampai hari tasyrik. Tak boleh buat. Lewat sehari je tuan-tuan sembelih, sudah tidak jadi korban. Dia jadi sembelihan biasa. Nak jadikan sembelihan itu sembelihan korban, macam mana? Pastikan disembelih pada 10 sehinggalah sampai ke 13 Zulhijjah. Ini 4 hari spesial ini untuk kita dapat kelebihan melakukan ibadat korban yang disuruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah firman dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala kata, hampa sembelih lembu, hampa sembelih kambing, hampa sembelih unta. Bukan darah, bukan daging tu yang aku mahu. Tuhan kata hampa pergi sembelih ni semua menatang-menatang ni, aku bukan mau darah tu, aku bukan mau daging tu. Tuhan kata apa? Walakin yanaluhut taqwa minkum. Tapi yang aku nak ialah ikhlas dan taqwa hampa kepada aku. Pasal apa manusia sanggup buat kelop duit? Tuan-tuan, satu panggung berapa duit lah ni? Sampai 600, sampai 600 lebih. Bukan haji aja naik harga. Lembu pun naik harga. Dulu sepanggung duduk main 300 lebih, lagi awal 200 lebih, 300 lebih, 400 pun dulu kita sakit gigi dah, kita kata mahal. Lah ni dia duduk main 650 pun ada sepanggung. Mau tak mau sudah. Kita tersat nak balik fikir, pi pula dia kata lembu habis lah. Punya ramainya orang nak buat ibadat yang disuruh Allah Subhanahu wa ta'ala ni. Maksudnya apa? Manusia nak cari pahala. Mahal, manusia tahu kata mahal, tapi dia nak cari pahala. Pasal apa? Pasal dia beriman kepada Allah, dia percaya dengan ayat Quran, dia percaya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang duk cerita tentang kelebihan buat ibadat korban ni. Manusia sanggup. Walaupun bajet dia lari, dia tarik juga duit sikit, dia buat juga. Pasal apa? Dia tak mau ketinggalan di hari akhirat esok. Dia tak mau menyesal.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam. Innaha la ta'ti yawmal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha. Wa anna ad-dam la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat At-Tirmizi daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ma amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam. Hari raya haji, hangpa tak usah buatlah amal apa pun. Satu amal ni lah yang Allah paling suka. Apa dia? Tumpahkan darah binatang. Hang buatlah apa pun. Raya haji, beli baju baru, pakai baju baru. Benda ni disuruh. Hari raya pakai baju baru. Hang buatlah apa pun. Hari raya haji, hang isi hari itu dengan macam-macam benda kebaikan kita buat. Tapi Nabi SAW kata apa? Apa buatlah apa pun. Tapi tetap hak Tuhan paling suka ialah ibadat korban. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Innaha la ta'ti yawmal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha. Menatang yang kita buat korban itu, dia akan mai pada hari akhirat esok. Dia mai dengan tanduk dia, dengan bulu dia, dengan kuku dia. Macam mana kita semelih dia di atas dunia dulu, dia mai atas rupa tu di depan kita sebagai bukti kata kita ada buat ibadat korban masa kita hidup di atas dunia. Dia mai sebagai bukti, sebagai saksi di depan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, wa anna dam la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi. Sebelum darah menatang yang kita sembelih tu jatuh atas tanah, tak dan darah tu nak menitik atas tanah, Allah sudah redha kepada orang yang buat ibadat korban itu. Dia kita sembelih lembu tu, tak dan darah tu nak percik pergi atas tanah, tak dan menitik tu, Allah redha lah dekat orang yang buat korban ni. Fatibu biha nafsah. Nabi SAW kata, bersihkanlah hati kamu dengan ibadat korban itu. Bersihkan hati kamu. Kita buat ibadat korban itu bermakna kita bersihkan hati kita. Kita buang sifat bakhil, sifat kedekut daripada hati kita. Kedekut kan, kadang duit ni kita nak bawa keluar untuk jalan agama ni, kita fikir sampai 17 kali. Fikir. Nak buat atau korban tahun ni, nak buat atau korban tahun ni, nak buat raya gitu, tak buat. Pasal apa tu? Pasal apa? Pasal kita duk fikir macam rugi kalau nak terlibat dalam korban ni. Rasa macam sayang duit. Rasa macam duit tu kita guna tang lain lebih, kita dia duk main macam tu. Tapi kita hala kita nak belanja untuk benda yang bukan perintah Allah, kita keluar dulu tu ya, tak fikir banyak kali. Tak pasal-pasal pergi bubuh spoiler kat kereta. Tu dia macam tiang gol di belakang tu. Tu lagi mahal daripada satu panggung korban tu. Ya bubuh ni dia belakang. Yang tu kita tak fikir banyak kali. Kita duk berkenan, kita duk geram lama dah, kita pergi buat. Bila mai korban ni, orang tanya kita, ni ada lagi 2 panggung ni, mau tak mau ni? Sepanggung berapa? Tanya lo, sepanggung berapa? Dia kata tahun ni mai sikit lah, dia 580, 58 no. 58 no. Dia duduk main gitu. Sekali 58 Ustaz, esok aku kita. Dia ni kata tak boleh lah ni pasal apa ni paling lewat malam ni. Oh malam ni lah. Ustaz aku kita. Lepas tu tak berita, orang telefon tak angkat dah. Dia kira jadi tu. Jadi kata tak jadi ya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian kita dalam bab agama ni berkira. Nak main mengaji ni pun berkira ni. Nak main mengaji ni pun. Biar tu tengok pokok hujan dulu. Tengok pokok hujan.
duk jenguk tengok pokok hujan ni. Minta bagi bini buh sepatah ya. Bini kata nampak gelap macam mana. Tak habis. Minta dia sebut yang tu ya. Kita ni duk lagi 50-50 nak pi tak pi. Dia post titik ya. Dia kata nampak gelap pokok hujan. Tak apa. Ongkai balik serban, ongkai balik baju ngopi gantung balik. Sembayang dengan baju pagoda tu ya lah. Macam ni punya doa ada kita ni. Dalam hal agama, kira macam ni. Kita duduk, saya lagi balik, lagu duduk fikir, duduk goyang kaki, fikir. Tak guna ustaz kata kat aku. Memang kita macam tu. Bukan tuan-tuan, saya pun. Memang kita dalam bab agama ni, yang timai macam ni. Pasal apa? Pasal kita tak gelut dengan hal-hal yang nak bawa kita kepada kebaikan. Bahkan dalam sebuah hadis daripada Nabi SAW, annahu qala fil udhiyah, dalam satu riwayat lain, annahu qala fil udhiyah li sahibiha bi kulli sya'rah hasanah. Lagi kasar, Nabi SAW kata kepada orang yang nak buat korban ni, Nabi kata bi kulli sya'rah hasanah. Nabi kata setiap helai bulu menatang yang hang buat korban ni, satu helai bulu, satu pahala, 10 pahala Tuhan bagi kau. Nabi punya nak encourage orang ni, nak bagi semangat dekat orang, suruh buat ibadat korban ni. Sampai Nabi kata kepada sahib, kepada orang yang nak buat korban ni, Nabi kata ni kambing hang ni lembu hang ni unta yang hang nak buat korban ni, likulli sya'rah, tiap-tiap helai bulu ni ada pahala untuk hang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kata dia, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati 10 sinin yudhhi. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi, dia kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di Madinah 10 sinin, 10 tahun Nabi duduk di Madinah. Yudhhi, 10 tahun Nabi duduk di Madinah, tiap-tiap tahun Nabi buat korban. Nabi tidak pernah miss. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ali bin Abi Talib, annahu kana yudhhi bi kabshain, ahaduhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal akhar an nafsih. Faqila lahu, faqala Ali amarani bih, يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدعه أبدا. Daripada Ali bin Abi Talib, dia tiap-tiap tahun dia dipotong 2 ekor kambing. Sayyidina Ali, siapa dia ni? Pupuk Nabi, menantu Nabi, orang yang cukup close dengan Nabi, yang kewafatan Nabi dia urus pengkebumian dan sebagainya. Ali bin Abi Talib, dia kata apa? Dia kata aku tiap-tiap tahun aku nanti sembelih kabshain, 2 ekor kambing. Ali ni bukan orang kaya, dia buat juga. Walau dia bukan orang kaya, bukan orang senang, tiap-tiap tahun dia komit diri dia, dia wajibkan diri dia 2 ekor kambing, 2 ekor kibash dia akan sembelih. Ahaduhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekong dia sembelih untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi sudah wafat. Ini menjadi dalil boleh buat korban untuk orang yang sudah meninggal. Dia ada banyak hadis, bukan hadis ni satu aja. Nabi SAW sendiri sembelih 2 ekor kambing juga masa hayat Nabi, masa Nabi hidup. Nabi sembelih sekong, Nabi kata hak ni untuk aku dan keluarga aku. Maksudnya ramai ke seorang? Ramai. Sekong kambing untuk ramai. Maka ulama fiqh ambil kesimpulan daripada hadis itu, kalau lembu ada 7 panggu, boleh tak boleh satu panggu tu pun share? Boleh tak boleh? Boleh, kerana hadis tadi. Kata satu panggu tu ada 600 lebih, kita rasa mahal, kita share ramai, ambil satu panggu. Boleh tak boleh? Nabi SAW dalam hadis, Nabi buat 2 ekor kambing, hak sekong Nabi kata ini untuk aku dan keluarga aku, sekong.
Lagi satu, Nabi kata untuk umat aku yang tidak melakukan korban. Nabi buat untuk umat dia. Berapa punya ramai manusia dia ada. Orang Islam dalam dunia hari ini, dia ada 1.6 bilion makan atas bahagian tu. Masa Nabi sembelih tu, Nabi kata ini untuk umat aku yang tidak buat korban. Aku buat bagi kat mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi banyak hadis yang menunjuk kata boleh buat korban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Cuma Abdullah bin Al-Mubarak, dia bawa mai satu pendapat. Dia kata dia lebih suka kalau sekiranya untuk orang mati itu kita bagi sedekah atas nama dia, bukan buat korban untuk dia. Tapi kalau nak buat juga, kata Abdullah bin Al-Mubarak, kawan yang buat korban untuk orang yang sudah mati itu tidak boleh makan daging itu. Itu pendapat Abdullah bin Al-Mubarak, pendapat dia yang tu. Yang pentingnya apa tuan-tuan? Boleh tak boleh kita buat korban untuk orang mati? Boleh. Kita buat untuk mak ayah kita sama. Ni kita, kalau Allah bagi kat kita rezeki lebih, ingatlah untuk itu. Kita tak jadi macam kita hari ni kalau tidak atas susah payah untuk itu. Kerana susah payah dia, kita jadi lagu kita hari ni. Kita jadi manusia, kita jadi orang yang kenal Allah, kita jadi orang yang beragama. Pasal apa? Atas didikan dua orang tua ni. Dia dah meninggal, buat. Boleh tak boleh kita buat satu panggu, kita niat kita dua-dua satu panggu tu untuk mak dan ayah sekali. Boleh tak boleh? Boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang tak cantik ni apa? Tak buat. Itu yang tak cantik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, Ali bin Abi Talib, dia sembelih 2 ekor kibas. Dia buat bikabsyaini, 2 kibas. Ahaduhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu dia kata untuk Nabi. Nabi sudah wafat pada masa tu. Dia sembelih juga untuk Nabi. Wal akhar an nafsih. Sekor lagi dia kata untuk diri aku. Faqila lahu, orang tanya Sayyidina Ali ibni Abi Talib. Orang tanya dia, apa cerita yang duk buat korban untuk Nabi ni pasal apa? Faqala Ali, kata Sayyidina Ali, amarani bih. Dia kata amarani bih. Nabi suruh aku buat. Pasal Nabi 10 tahun duduk di Madinah, Nabi tidak miss. Nabi buat korban tiap-tiap tahun. Dia kata Nabi pesan kat dia secara personal, Ali, aku tak ada esok, buat korban untuk aku. Maka kerana itu, dia kata, aku akan buat korban untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, fala ada'uhu abada. Sekali-kali aku tidak akan tinggal korban untuk Nabi ini selama-lamanya. Dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah hadis-hadis yang ada yang menceritakan tentang bagusnya yang dikatakan ibadat korban ini. Tak terlewat lagi, ada lagi upah hari lagi, dan lagi pitanya masuk satu panggung. Pasal apa? Jangan miss tuan-tuan. Kita tak tahu tahun depan kita ada ke tak lagi. Tahkah kita dah tak ada, terlepas kita satu sunnah besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Nurul Ihsan jilid 2, kita sampai muka surat 317. Muka surat 317. Kita masih lagi di dalam tafsir Suratun Nahli. Cerita tentang surah lebah. Kita sambung pada malam ini. InsyaAllah kita sambung ayat 101. Suratun Nahli. Ayat 101. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idza baddalna ayatan makana ayah. Wallahu a'lamu bima yunazzilu. Qalu innama anta muftar. Maksudnya, dan apabila kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, memansuh dan menukar satu ayat dengan satu ayat yang lain, dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu dengan barang yang diturunkannya itu, maka berkata mereka itu, yakni puak-puak kafir ni, maka hanya engkau berbuat-buat, yakni engkau wahai Muhammad, hang mereka Quran ini, dan Quran ini sebenarnya daripada diri engkau wahai Muhammad, bukan daripada Allah. Anda faham tak? Ayat malam ni dia nak cerita kat kita tentang dalam Quran ada ayat yang Allah buat turun, kemudian Allah mansuh ayat tu, ganti dengan ayat lain. Okey? Kalau tuan-tuan mengaji sekolah agama,
Dia ada satu mata pelajaran dia panggil usul fiqh. Usul fiqh. Dalam pengajian usul fiqh dia akan cerita tentang nasikh dan mansukh. Ayat yang Tuhan dah turun, lepas itu Tuhan mansuhkan ayat tu, dia hantar ayat lain sebagai ganti. Bila berlaku nasikh dan mansukh dalam Quran ini, puak kapiak petik jari. Oh, mereka kata cantik. Ini menunjuk kata Quran ni bukan Tuhan buat turun. Mereka kata Muhammad buat sendiri. Pasal apa? Dia kata kalau Allah yang buat turun Quran, takkan Allah silap. Mereka kata. Takkan Allah dia sebagai Tuhan, dia nak buat turun satu ayat yang kemudiannya dia rasa macam tak betul, ganti. Takkan Tuhan macam tu. Tuan, logik tak? Pandai mereka. Ingat kuliah kita di Masjid Pahim, saya cerita apa? Macam itulah cerita dia. Bila Allah Subhanahu wa taala arahkan daripada menghadap Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram. Puak kapiak dan Yahudi kata apa? Oh, mereka ni karut ni. Takkan sat lagu tu, sat lagu ni. Ini tak konsisten. Kalau Tuhan, takkan dia nak ubah kot. Masa dia nak tentukan perintah tu, tentu dia dah fikir habis. Dia duduk fikir lagu tu. Pasal apa Tuhan sat-sat suruh menghadap Baitul Maqdis, sat-sat lagu cancel, patah balik menghadap Masjidil Haram? Pasal apa? Takkan Tuhan macam tu. Takkan Tuhan macam manusia. Takkan Tuhan sendiri pun sat kata ni, sat kata lagu ni. Dia main macam tu. Malam ni dia nak main kat kita ayat cerita pasal ini. Bila berlakunya nasikh dan mansukh, sudah turun satu ayat, cancel, hantar ayat lain. Mereka petik jari. Mereka kata ni semua merepek. Ini semua menunjuk kata Quran ini bukan Tuhan yang bagi. Ini Muhammad dia reka. Oleh kerana Muhammad ni manusia, mula-mula dia fikir macam tu, lepas tu dia ubah fikiran, dia ubah. Tak mungkin benda ni berlaku pada Tuhan. Nampak tak? Baik. Hakikatnya apa dia? Hakikatnya memang berlaku. Ayat Quran turun, kemudian yang dimansuhkan. Memang berlaku. Dan benda ni berlaku atas hikmah yang tertentu. Sekali lagi dia nanti cerita. Contoh. Dia tuan-tuan, nasikh mansuh dia boleh jadi sama ada Quran memansuhkan Quran. Quran dah turun satu ayat, turun lagi ayat lain, cancel ayat yang pertama. Dia boleh berlaku Quran memansuhkan hadis. Satu hadis, Quran turun mai, cancel, pakai yang Quran punya. Dan dia boleh berlaku Quran hadis memansuhkan Al-Quran. Jadi Quran memansuhkan hadis. Yang ni hadis memansuhkan Al-Quran. Saya nanti cerita satu-satu. Dan dia boleh jadi hadis memansuhkan hadis. Dia boleh jadi. Contoh yang pertama. Yang kata ayat Quran turun, lepas tu turun pula ayat lain, cancel ayat tadi. Tuan-tuan balik saya lagi cek surah Al-Mujadilah ayat 12 dengan 13. Balik saya lagi saja buka Quran. Sambil-sambil ni pun ada dalam 10 Zulhijjah ni, buka Quran. Surah Al-Mujadilah ayat 12 dengan ayat 13. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Dzalika khairul lakum wa athhar. Fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Itu Al-Mujadilah ayat 12. Tuhan kata, wahai orang yang beriman, kalau kamu ada hal nak pi bersembang benda personal dengan Nabi. Kalau hang ada hal nak pi jumpa Nabi, nak pi sembang dengan Nabi benda personal. Benda antara kita dengan Nabi, hal kita nak pi sembang dengan Nabi. Faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Ini ayat yang mula turun. Sebelum hang pi ambil satu appointment untuk nak jumpa Nabi, nak sembang hal peribadi hang, sebelum tu pi bagi sedekah dulu dekat orang susah. Lepas bagi sedekah kat orang susah, baru pi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Dia kata zalika khairul lakum wa athhar. Perbuatan itu lebih baik dan lebih menyucikan hati kamu.
Sebab Nabi SAW ini orang mulia, tuan-tuan. Orang mulia. Makhluk yang terbaik di atas muka bumi. Kita nak pergi menghadap dia, kita kena hati kita bersih betul dulu, baru pergi menghadap dia. So, cara nak membersihkan hati apa dia? Bawa keluar duit bagi sedekah ke orang. Kesanggupan kita untuk bawa keluar duit sedekah tu, hati kita bersih. Bila hati bersih, baru pergi jumpa Nabi. Itu ayat yang mula turun. Mana sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in yang ada hal nak pergi sembang personal dengan Nabi. Tak mau ada orang lain. Nak jumpa empat mata ya. Dia nak jumpa Nabi. Dia nak cerita hal dia dengan Nabi. Sebelum dia pergi jumpa Nabi, dia pergi cari orang susah, dia sedekah-sedekah apa dulu, baru dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat tu kata apa? Fa illam tajidu, kalau sekiranya kamu tak ada harta. Kamu ada hal nak jumpa Nabi tapi nak sedekah duit tak ada. Kamu orang susah. Fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tak apalah. Tak sedekah pun tak apa, pilah jumpa Nabi. Itu ayat. Turun ayat yang berikutnya, ayat 13 surah yang sama. Tuhan kata, "Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat." Tuhan kata, adakah hampa takut jadi miskin nak bagi sedekah sebelum pergi jumpa Nabi? Tuhan tanya. Maksudnya apa? Ada orang ada duit, tapi dia sayang duit. Dia sayang nak bawa keluar duit. Ayat tadi perintah, sebelum jumpa Nabi nak bercakap hal personal, sedekah dulu. Dia ada duit. Dia sayang duit. Dia tak mau nak sedekah. Dia saja tak mau sedekah, dia nak pergi jumpa Nabi. Tuhan tegur benda ni. Tuhan kata, "Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat." Adakah hang kedekut, hang takut jadi miskin nak bagi sedekah sebelum jumpa Nabi? Fa idh lam taf'alu wa taballahu alaikum. Tuhan kata apa? Tak apalah, kalau kamu tak buat macam tu, Allah terima taubat kamu. Maknanya mansuh dah. Yang tadi kata nak jumpa Nabi kena sedekah, kalau tak sedekah pun tak apalah. Saja tak mau sedekah pun tak apa. Tuhan kata, dia memansuhkan ayat yang suruh bagi sedekah sebelum jumpa Nabi. Dah mansuh dah. Fa aqimus salah. Janji hampa orang yang semayang. Tuhan kata, wa atuz zakah. Janji hampa zakat bawa keluar elok-elok. Wa ati'ullaha wa rasulah. Janji hampa taat Allah dan Rasul. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang hampa buat. Ayat yang kedua ni, ayat Al-Mujadilah 13 memansuhkan ayat Mujadilah 12. Ayat 12 suruh bagi sedekah sebelum jumpa Nabi. Ayat 13 kata tak payah, boleh terus jumpa. Ayat Quran memansuhkan ayat Quran. Dia ada juga nasah Al-Quran dengan As-Sunnah, dia kata. Mai satu ayat Quran, Tuhan kata, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Maksud dia, diwajibkan ke atas hampa apabila nak mai masa mati, tulis wasiat. Okey. Siapa yang rasa dia macam sakit nak bawa mati, make sure dia ada tulis wasiat. Wasiat ni kepada siapa? Lil walidain, kepada ibu bapa, wal aqrabin, dan adik-beradik, kaum kerabat. Haqqan 'alal muttaqin. Benda tu wajib ke atas orang yang bertakwa. Itu ayat Quran. Nabi SAW bagi tahu dengan hadis Nabi memansuhkan ayat tadi. Nabi kata apa? Innallaha a'ta kulladhi haqqin haqqah ala la wasiyata liwarith. Nabi kata wasiat tidak boleh bagi kepada waris. Kita boleh tak tulis wasiat bagi kepada mak kita, bagi ke ayah kita, harta kita? Tak boleh. Sebab apa? Sebab mak dengan ayah dah dapat dah bahagian pusaka kita. Wasiat dah tak jalan dekat mak ayah. Tadi ayat Quran kata kita boleh tulis wasiat untuk mak, untuk ayah. Ayat itu sudah dimansuhkan pakai hadis yang Nabi sebut ni. Hadis la wasiyata liwarith. Maka hadis sudah memansuhkan ayat Al-Quran. Itu di antara contoh-contoh
nasikh mansukh yang berlaku di dalam Quran dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak boleh panjang contoh ni. Pasal apa? Dua contoh pun mata layu lah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal tuan-tuan bukan pelajar sekolah agama. Jadi bila masuk tajuk ni, dia jadi heavy. Dia jadi heavy. Tuan-tuan ni apa ni lah? Nasikh mansukh apa pula dah? Ya Allahu Akbar. Tak boleh. Bila kita tak tangkap benda tu, mata shot. Mata shot. Dia main duduk di mata. Jadi benda tu saya sudah nampak tadi. Saya tidak boleh panjangkan lagi cerita tentang nasikh dan mansukh ini. Baik, cuma apakah hikmah Tuhan buat benda ni? Pasal apa ayat Quran sudah turun tiba-tiba dimansuhkan dengan ayat baru? Pasal apa? Dia kata yang pertama, pasal Tuhan nak test sejauh mana kita boleh taat perintah Allah dalam Quran dan taat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak test kita. Ayat tadi pun Allah yang buat turun. Ayat yang kemudian yang memansuhkan, siapa buat turun? Allah juga buat turun. Hang boleh tak terima benda ni? Allah nak test. Yang kedua, masa ayat Quran duk turun tu, dia proses nak mentasyri'kan hukum. Quran duk turun, hukum baru duk turun, hukum baru duk turun. Nak jadikan Islam ni satu agama yang sempurna, dia ada proses dia. Dia tak turun gedebuk, semua kena ikut. Contoh apa dia? Pengharaman arak. Allah boleh aja kalau dia terus buat turun ayat, arak haram terus. Tapi no, Allah tak turun macam tu. Dia buat turun sikit-sikit. Mula-mula dia habang apa? Arak ni ada baik, ada buruk. Dia habang itu dulu. Tapi buruk lagi banyak daripada baik. Turun macam tu dulu. Jadi orang pun dengar ayat yang turun, okey, minum sikit dulu. Dia kata betul benda ni memanglah, dia kata aku duk minum hari-hari, aku tahulah ada bagus ada tak bagus dah. Minum terlebih sikit, dia main biol. Dia terajang pintu rumah, dia tabuh anak bini dan sebagainya. Itu tak bagus dia dah. Tapi bagus dia apa? Bagus dia bila kerosot, kena sebutir, boleh tidur. Jadi lupa saya masalah. Bagus. Tuan-tuan tanya orang duk isap rokok ni, mesti apa dia isap rokok? Dia tahu tak kita isap rokok tu tak bagus? Dia tahu tak? Tahu. Tapi dia isap rokok pasal apa? Pasal bila dia isap rokok, problem hak duk melungguk atas kepala dia ni, terbang pi 15%. Bila dia isap rokok, dia embuih tu. Pi tu. 100 masalah, dia pi 5. Sehari dia embuih lagi, pi 5 lagi. Habis puntung, adalah 20 masalah dia pi. Tinggal lagi 80. Ringan sikit. Ringan sikit. Kan? Orang kata kat dia, ni isap rokok ni bagus ke? Dia kata tak bagus. Saya pun tahu tak bagus. Saya duduk bicara kata saya tahu kata tak bagus. Tapi hang tak isap rokok, hang tak tahu. Dia kata. Dia nak abang tadi itulah. Bila dia hisap tu, dia lepas tu, tambah dia pandai buat bunga, asap bunga kan. Yang tu dia bukan pi 5, dia sekali pi 15. Dia sekali pi 15, bunga tu duk gulung pi 15, tinggal 50 lagi masalah dia. Tapi saya lagi kosok tu mai lagi 150 lagi tambah mai atas kepala dia. Macam itulah arak. Orang yang dah kena arak ni dia addicted. Dia ketagih. Turun ayat kata terus on the spot kena berhenti arak. Oh, dia kata tak boleh, Islam nampak leceh macam ni. Okey, so Allah buat turun sikit-sikit. Arak ni ada bagus, ada tak bagus, tapi tak bagus lagi banyak. Sebahagian daripada sahabat Nabi ada yang stop terus. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, turun ayat yang mula tak henti. Tak henti. Duk nak sikit lagi lah. Kalau tadi cedok dalam tepayan minum, ni lagu bubuh dalam mak aja minum kecil sikit. Turun mai pula, dia kata apa? Wala taqrabus salah wa antum sukara. Jangan menghampiri semayang kalau hang mabuk. Maksudnya boleh minum tak? Boleh. Tapi time dekat nak semayang jangan. Nak semayang lagi 2 jam minum. Dekat nak semayang jangan. Pasal apa? Saat lagi Aisyah dia boleh pergi sampai 15 rakaat dia boleh pergi. Pasal dia dah jadi kacau. Jadi dekat nak semayang tak mau minum. Tuhan kata, okey, sebahagian pun kontrol. Dekat nak semayang tak minum.
Akhirnya dia turun ayat, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Arak, judi, tenung nasib, apa semua ni semua amalan syaitan. Tuhan kata, fajtanibuh, maka hendaklah hampa menjauhi benda ni. Pedepuk habis, tak boleh dah. Dia turun step tu pasal apa? Pasal Allah Subhanahu wa taala dalam nak menentukan hukum, dia ra'i manusia yang dia buat ni. Dia tahu manusia ni tak boleh terkejut. Dia ra'i manusia-manusia ni. Itu di antara hikmah kenapa adanya nasikh dan mansukh. Tuhan turun sikit ni. Dan benda tu memang terang dalam Quran dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang tu cerita tentang nasikh dan mansukh Al-Quran. Kemudian firman Allah, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin. Kata olehmu ya Muhammad, telah turun akan dia, yakni Quran itu, oleh Ruhul Qudus. Ruhul Qudus yang pada tuan? Jibril alaihi salam. Quran yang turun mai dekat Nabi SAW ni, siapa bawa turun mai? Jibril. Kan bulan puasa, Jibril mai, dia tasmi' bacaan Nabi. Dia bawa turun Quran, turun. Mai bulan puasa, Nabi baca, Jibril dengar. Tasmi', mendengar balik bacaan Nabi atas ayat-ayat yang diturunkan selama ini. Jadi Allah bagi tahu kata apa? Qul, katakanlah wahai Muhammad, nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Yang turunkan Quran ini ialah Jibril alaihi salam. Liyuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin. Dan Quran turun, Jibril bawa turun Quran ni semua kerana nak menetapkan hati orang-orang yang mukmin. Orang yang beriman, bila dia dengar Quran, dia rasa something dalam diri dia. Itu dia antara apa? Instrumen untuk kita nak test kita ni beriman ke tak. Kan? Quran kata apa? Idza tuliyat alaihim ayatuh zadathum imana. Orang yang beriman ni bila dibacakan ayat Quran, dia rasa iman dia tu bertambah. Kita bila dengar Quran, kita ada rasa apa-apa? Kalau rasa yakin, maknanya kita orang yang beriman. Dengar macam tak ada apa-apa. Kita dengar Quran sama macam kita dengar lagu Dilwale. Itu berat memang masalah. Yang tu berat. Kita dengar Quran, kita tak ada beza. Kita dengar Quran dengan kita dengar lagu Hindustan. Tak ada beza. Dengar Quran sama macam duk janam duk main macam ni. Baik. Makna something wrong. Dengan hang ni ada masalah besar, kenapilah cari ubat apa yang patut bagi jadi elok balik. Nampak? Pasal Allah Subhanahu wa taala kata Quran ini diturunkan liyuthabbital ladzina amanu. Dia nak bagi kuat hati orang yang beriman. Dengan sebab iman dan dengan sebab percaya mereka itu dengan Quran, bahawa Quran itu daripada Allah, bukan daripada aku. Nabi kata, Quran ini Allah yang buat turun, bukan aku reka. Nabi kata. Dan kerana menghidayah jalan agama yang betul dan juga menceritakan perkara yang menyukakan hati sekalian orang yang Islam. Dalam Quran ini dia turun mai, dia nak bagi orang yang beriman rasa seronok bila dengar, oh kita ni duduk dalam kumpulan orang yang beriman. Baik, firman Allah, laqad na'lamu annahum yaqulun innama yu'allimuhu bashar. Dan sesungguhnya kami tahu bahawasanya mereka, yakni kafir Mekah, berkata sekalian, hanya yang mengajak Quran kepada Muhammad itu manusia, bukannya Jibril. Dan manusia itu ialah satu orang laki-laki Nasrani, tukang besi. Dia ni orang Rumi. Rumi maksudnya apa? Bukan orang Arab. Dia ni bukan orang Arab. Dia ni kerja tempur pedang di Mekah. Ini cerita yang duk berlegar-legar di kalangan orang kafir Mekah. Dia kata pirah Muhammad ni sembang. Dia kata Allah yang bagi kat dia ayat Quran. Dia sembang ya. Dia kata sebenarnya yang ajak Muhammad ni, yang dia duk baca, dia duk kata Quran ni, yang duk ajak dia ni satu orang Nasrani kerja tukang besi. Dia kata.
Dia ni bukan orang Arab pun. Nasrani ni bukan orang Arab pun. Yang duk ajak Nabi ni. Dia kata yang Muhammad hari-hari duk baca, duk habang kata Allah buat turun ayat ni semua bohong. Dia kata. Sebenarnya yang ajak Muhammad ni Nasrani ni. Dan Nasrani ni bukan orang Arab. Dia ni kerja tukang besi. Dia ni lah yang duk ajak Nabi selama ni. Cuma yang kata Nasrani tukang besi ni, dia boleh baca Taurat dan dia boleh baca Injil. Dia ni orang cerdik. Walaupun dia tukang besi, dia orang cerdik. Injil dia boleh baca, Taurat dia boleh baca. Dan dialah sebenarnya yang mengajak Nabi SAW. Ini dakwaan. Samalah kita dalam masyarakat kita hari ini pun macam-macam dakwaan ada. Kita pun tak tahu betul tak betul, kita tak tahu. Bos satu orang punya nama, tuan-tuan dengar cerita. Boh Ustaz Samsuri 10 orang tiada 10 cerita. Ni kata dia ni tak ada lah, dia ni ayat yang lebih 1. Dia ni kata dia ni temberang orang kuat 2. Dia ni kata pira aku kenal lah dia, aku duduk sebelah rumah dia dulu 3. Tuan-tuan nampak tuan? Ni macam ni punya cerita. Baik, buka dalam tafsir dalam riwayat Az-Zuhri. Dia kata apa? Dia kata daripada Sa'id bin Musayyab. Dia kata orang yang buat cerita tu asai-asai dia ni duk kerja tulis wahyu Nabi. Ni kawan yang buat cerita ni dia ni asai-asainya dia adalah penulis wahyu Nabi. Kemudian dia murtad. Kata Az-Zuhri. Dia ni murtad. Dia yang buat cerita dan buat fitnah benda ni. Nampak tuan-tuan? Bahaya tak bahaya? Orang yang satu masa close dengan kita, tiba-tiba dia fitnah kita. Cukup bahaya. Orang yang mula-mula buat keluar cerita, kata Muhammad ni sebenarnya, mana ada Jibril mai duk bagi ayat Quran kat dia? Tak ada Aku duk kerja tulis wahyu dulu ni. Nampak tuan-tuan? Bahaya. Bila orang dengar-dengar, dia memang duk kerja tulis wahyu dulu. Dia tahu. Demikianlah bahayanya kita ni. Apabila adik-beradik kita sendiri fitnah kita, makan tuan-tuan. Apabila jiran sebelah rumah kita fitnah kita, makan tuan-tuan. Apabila orang yang satu masa jadi orang kanan kita, tiba-tiba dia fitnah kita, makan cerita tu tuan-tuan. Pasal apa? Pasal orang lain melihat dia ni close dengan kita. Betul hantar yang abang ni siapa? Abang dia yang abang. Pergi kita. Pai tu dengar, pai. Dia kata abang dia yang cerita benda ni, takkan abang dia nak mohong kot. Nampak tuan? Makan. Orang lihat dengar pun sungguh juga, abang dia cerita ni. Nampak? Lagi karut apa kata? Anak dia abang benda ni. Pai. Anak dia abang. Orang bila dia nak fitnah kita, dia akan guna nama orang-orang ni semua. Ataupun orang ni sendiri yang mulakan cerita ni. Dia kata lah, aku duduk sebelah rumah dia dulu, aku tahu lah. Kita. Aku satu lorong dengan dia, rumah aku satu lorong dengan rumah dia. Habis kita. Rumah aku duduk belaga dapur dengan rumah dia. Jahanam kita. Aku duduk satu taman dengan dia, aku tahu lah. Habis kita. Nampak tuan? Yang fitnah Nabi, yang kata Nabi sebenarnya reka ayat ni, yang ajak ni ialah Nasrani tukang besi ni yang duk ajak dekat Nabi ni. Siapa yang fitnah ni? Dia ni dulu kerja tulis wahyu Nabi. Salah seorang daripada dia dah ramai yang duk tulis wahyu Nabi ni. Bila turun mai wahyu, ada orang duk katibul wahyi. Dia panggil kerja duk tulis wahyu ni. Dia salah seorang. Kemudian dia murtad. Bila dia murtad, dia buat keluar cerita, orang percaya. Baik, itu yang dikatakan di dalam Az-Zuhri dalam riwayat daripada Sa'id bin Musayyib. Cerita dia macam tu. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Ini ayat Quran. Lidah yang depa cenderung kata ajar itu lidah ajam. Dan ini Quran lidah Arab. Tuhan tolong jawab. Defend Nabi. Mereka fitnah kata yang duk karang ayat Quran bagi dekat Nabi ni ialah satu Nasrani tukang besi. Nasrani ni bukan orang Arab. Tuhan buat turun mai ayat. Tuhan kata lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jami.
Tuhan kata yang daripada duk fitnah kata duk karang ayat Quran bagi dekat Nabi ni, dia orang Ajami, dia bukan orang Arab. Sedangkan wahadha lisanun arabiyyum mubin. Tuhan kata sedangkan Quran ini turun dengan lidah Arab yang terang. Tuhan kata apa? Hampa percayakah kata Nasrani yang bukan Arab yang buat Quran ni, sedangkan Quran ini turun terang-terang bahasa Arab yang tinggi. Tuhan defend Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nyata Quran itu terang dan fasih. Macam mana Tuhan kata boleh ajak akan dia oleh satu orang ajam, satu orang yang bukan Arab nak piduk karang Quran sampai tebal macam tu? Tuhan kata fikir pun tak boleh masuk dalam akal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah la yahdihimullah wa lahum azabun alim. Bahwasanya segala mereka, yakni yang tidak beriman dan tidak percaya dengan segala ayat Quran itu, tiada hidayah akan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenis tak percaya Quran ni sebab apa? Depa tak akan percaya. So, kita jangan putus asa. Kita bila kita cuba untuk nak berdakwah, untuk nak sampaikan Islam, akan ada sekelompok manusia yang memang takluk. Islam ni tak boleh nak penetrate dia, takluk. Kita bercakap ni akhirnya jadi musuh dengan dia. Tapi kita jalan kerja dakwah kita, tapi kita tahu ada sekumpulan orang tak boleh lut. Cakaplah lagu mana pun kat dia, terang kat dia. Bukan marah, cakap elok-elok, cakap nada kita, nada nak explain tentang Islam kat dia, tak jalan. Tak jalan tak apa, dia attack kita balik. Normal benda macam ni daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Tuhan kata apa? Depa adalah orang yang tiada hidayah akan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang tak ada hidayah. Tak boleh buat apa. Begitu. Dan bagi mereka itu azab yang sangat sakit, iaitu neraka. Bagi geng ni yang memang tak lut, Islam tak boleh nak tikam lut diri dia, depa ni tolak pergi ke neraka habis. Tak boleh buat apa. Kita jalan dah kerja dakwah kita, dengan dia ni tak boleh buat apa. Habis selesai, selamat jalan dia. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah. Hanya yang tergamak buat dusta atas Allah ialah segala mereka yang tidak beriman dengan segala ayat Allah, yakni tidak beriman dengan Quran. Orang yang sanggup buat dusta atas nama Allah adalah orang yang tak beriman dengan Allah. Ini masalah rang undang-undang apa yang nak dibentangkan, rang undang-undang persendirian ni kan. Sahibus Samahah apa Datuk Mufti Wilayah Persekutuan, dia sampai buat dalam Bayan Linnas dia tu, dia sampai tulis, baca dia punya explanation tu. Tapi berapa orang baca yang dapat terima, berapa ramai yang baca tak boleh terima. Bagi saya sangat susah kita nak mendapat satu orang mufti seumpama Mufti Wilayah Persekutuan. Sangat susah tuan-tuan. Berilmu, tawaduk, sangat ikhlas dia ni. Sangat ikhlas. Dan tengok muka dia pun tuan-tuan tahu dia ikhlas. Tak ada riak muka ni kok kata ada own interest, ada kepentingan diri, nak cari nama, nak tunjuk pandai. Tak ada kat dia. Nampak dia ni Allahu Akbar. Dan dia respon kepada benda-benda yang current, benda-benda yang bersifat semasa. Dia respon. Dan respon dia pula sangat humble. Tuan-tuan baca tulisan dia dalam Bayan Linnas ni, tuan-tuan cari, tunjuk kat saya. Kalau ada satu ayat dia yang nampak macam dia ni nak sombong ke orang. Tak ada. Pasal apa? Pasal dia tulis itu daripada hati dia yang cukup tawaduk kepada Allah. Baca tulisan dia, kita boleh rasa dia connected dengan hati kita. Saya suka baca dia punya tulisan tu dalam Bayan Linnas. Bayan Linnas ni maksud apa tuan-tuan? Orang tabligh duk buat bayan, majlis bayan. Bayan ni apa dia? Bukan bayan lepas. Bayan maksudnya penerangan. Bayan Linnas. Dia nak terang kepada orang ramai, kepada manusia. Kan kita cerita di Masjid Pahim itu dia bawa keluar isu kartun Pokemon apa semua kan.
Bila dia buat keluar, dia orang yang awal respon kepada isu semasa. Ramai orang gasak dia. Manusia ni dengan tak tahu dosa pahala ni, mereka bukan tengok orang dah, mereka nak gasak. Macam ni punya orang, punya bagus, punya tawaduk, berilmu tuan-tuan. Dia mengaji Madinah, first degree dia. Dia pergi sambung master dia di Syria. Lepas tu dia buat PhD. Dia jadi pensyarah universiti. Orang offer dia untuk jadi mufti. Memang kena dah orang macam ni duduk di bangku tu. Dan dia cakap ni cukup ikhlas, tak ada nampak dia ada kepentingan nak cari apa, tak ada. Dia cuma nak habang, dia nak supaya semua orang dapat satu yang betul. Saya menganjurkan kepada saya sendiri dan tuan-tuan baca tiap-tiap kali dia tulis dalam Bayan Linnas tu, baca. Dan yang latest, dia tulis tentang rang undang-undang persendirian yang nak dibentangkan ni. Dia tulis bagi sana, dia kata dia menyeru kepada semua ahli parlimen Islam. Dia kata, sokong. Dia kata. Very clear. Sebelum tu dia explain pasal apa kena sokong. Last dia kunci, dia kata kena sokong. Dan lepas dia keluar tu, pakat duk jawab balik dalam Facebook ni. Allahu Akbar tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa nak jadi dengan manusia ni? Malam esok mukadimah di Masjid Sultanah saya nak sentuh benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian manusia akhir zaman ini. Sampai begitu sekali. Sampai dia tak tahu siapa yang dia duk lawan, yang dia duk bantah, yang dia duk against, yang dia duk objek ni, dia tak tahu siapa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah dalam Quran kata apa? Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah. Orang yang tergamak buat dusta atas nama Allah itu ialah mereka yang tak beriman sebenarnya dengan ayat Allah, dengan Quran. Dia gamak, dia nak kata dekat orang-orang macam ni. Dia gasak semacam dia. Pasal apa? Pasal dia tak ada iman dalam hati dia. Dia peduli apa? Dia tak ada segan, dia tak ada silu, dia tak ada rasa berdosa, dia tak ada rasa apa. Dia rasa aku nak bantah, aku nak lawan, aku bantah, aku lawan. Aku tak ada peduli. Dia kata benda ni bukan dia saja boleh bagi pendapat, aku pun boleh bagi pendapat. Dia duk main macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nah, baik, dia kata apa? Wa ulaika humul kadzibun. Dan bermula mereka itulah sebenarnya dusta sekaliannya. Kesian dekat orang-orang yang tak reti agama, pergi duk lawan agama. Dia jadikan agama ni sebagai musuh dia dalam hidup dia. Kesian kat dia. Agama ni main untuk nak selamatkan dia. Nak pimpin dia, nak tunjuk jalan lurus. Tiba-tiba dia tak mau agama ni. Dia duk lawan dengan agama, dia jadikan agama musuh dia. Dia tak mau ikut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni hak akan datang ni lagi punya cerita kisah awal Islam, insya-Allah kita baca bulan depan. Kisah awal Islam ni apa tuan-tuan? Dia nanti highlight dekat kita beberapa tokoh nama ni, cukup menarik cerita ni. Ayat dia, man kafara billah ba'da imanih illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Itu ayat dia. Dia nak cerita apa? Bermula mereka yang kufur dengan Allah. Selepas daripada beriman, dah jadi orang Islam, dah beriman cantik dah. Tiba-tiba keluar daripada Islam, lawan Islam. Masya Allah. Bagi mereka ni apa dia? Janji seksa yang amat sangat Tuhan dibagi kat mereka. Melainkan mereka yang dikerasi atas lafaz kufur, maka melafaz dia sedangkan hatinya tetap beriman. Okey, kecuali dia ni apa? Oleh kerana kena seksa teruk, orang suruh dia tinggal Islam, dia tak mau tinggal, dia diugut nak kena bunuh. Kerana ugutan bunuh, dia kata okeylah saya keluar daripada Islam. Dia kata okeylah saya keluar daripada Islam, tapi hati dia sikit pun tak bergenjak daripada Islam. Orang macam ni tak apa. Dan timai kat kita cerita beberapa tokoh yang awal-awal masuk Islam. As-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Di antaranya dia kata apa? Abu Bakar As-Siddiq. Ini orang awal. Di antaranya Khabbab bin Al-Arab. Di antaranya siapa? Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Di antaranya siapa? Bilal bin Rabah. Di antaranya siapa? Ammar bin Yasir. Di antaranya siapa? Yasir, bapa kepada Ammar. Di antaranya siapa? Sumayyah, mak kepada Ammar. Tuan-tuan, saya nak highlight daripada 7 orang ni,
bulan depan insya-Allah panjang umur sihat. Daripada 7 orang ni saya nak fokus Ammar bin Yasir dengan bapa dia Yasir bin Amir dengan mak dia Sumayyah binti Khayyat. 3 orang ni aja kita nak cerita. Hak banyak tu kau cerita tuan-tuan, sampai bila pun tak habis kita ni. Tapi kita akan cerita di waktu lain. Sebab tuan-tuan, kita selain daripada kita baca Quran, kita belajar tafsir Quran, selain daripada kita baca hadis Nabi, kita fahami hadis Nabi, kita juga kena tengok ni kisah hidup para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Bila kita tengok kisah depa ni semua tuan-tuan, baru kita boleh sukat kita ni terang mana. Baru kita boleh sukat. Tak ada kalau kita rasa kita ni Islam tak kira dah ni. Ni kita ni. Dia boleh duduk main masjid musim hujan ni. Boleh duduk, kita rasa kita ni yang paling faham Islam. Orang lain tak berapa faham macam kita. Kita duduk kata pahaman kita itulah yang paling sahih. Hak orang punya bermasalah. Kita duduk rasa macam tu. Kita tertipu dengan apa yang duk ada kat kita ni. Kita tertipu sebenarnya. Bila kita baca kisah daripada ni, kita baca kisah Ammar bin Yasir. Daripada awal kita nak tahu dia siapa. Bukan dia. Kita nak tahu daripada awal pak dia tu siapa. Kok mana cerita yang pak dia boleh menikah dengan Sumayyah, mak dia ni. Dan lahir mai dia ni, mereka 3 beranak ni jadi apa. Baru kita boleh nampak ni macam mana susah payahnya mereka dulu ni. Dan kemuncak cerita ni sampai kita nak tengok yang kata Ammar bin Yasir apabila dia kena dera teruk ni, Nabi SAW lalu di tempat dia kena dera tu. Nabi buat apa kat dia? Nabi kata apa kat dia? Dan kita nak cerita pula esok, KZ pun panjang tak. Kita nak cerita pula esok ni yang kata Ammar bin Yasir ni apa jadi dekat dia sampai Nabi SAW menerima dia sebagai satu orang yang sangat istimewa di dalam hidup Nabi SAW. Semua cerita ni bukan cerita, tapi cerita yang saya nak bawa mai bulan depan insya-Allah semua berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Cerita ni macam-macam tuan-tuan, kalau buka internet duk Google baca dia keluar mai macam-macam cerita. Tapi betul ke tak betul, yang tu tak tahu. Tapi yang betul itu adalah cerita yang ada sandaran di dalam hadis Nabi SAW. Bila kita baca, insya-Allah kita akan nampak hebat mereka dan kita akan nampak alih kecilnya kita ni dalam agama ni. Dan contribution kita, sumbangan kita untuk agama ni malu di mahsyar esok. Malu kalau kita nak abang depan Tuhan kata saya atas dunia dulu buat lagu ni. Malu kita nak buka mulut abang apa yang kita buat. Kerana hak kita buat ni tak ada sikit bandingan dengan yang dah dibuat oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kan hebat yang kata sahabat ni. Kita baca di Masjid Fahim tu dia kata apa? Sahabat Nabi ni kalau dia bagi derma segenggam dia tu lebih baik daripada kita kalau kita ada meh besar Bukit Uhud kita bagi sedekah semua. Bila kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, kita pergi ziarah Uhud tu, tengok Bukit Uhud tu berapa kilometer panjang tu, ingat hadis ni, kalau besar tu semua meh dan kita punya, kita bagi semua tu untuk infak fi sabilillah. Nabi kata apa? Tak boleh nak sama dengan segenggam yang pernah diinfak oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau Nabi sampai kata lagu tu, kita tahu kedudukan kita di mana. Kesimpulan dia apa tuan-tuan? Sombong ni tak ada tempat sebenarnya dalam Islam. Tak ada tempat. Nak sombong ni, nak sombong abang kata kita lebih, kita faham, kita alim, tak ada tempat dalam Islam ni. Islam ni hanya tempat untuk orang yang nak mencari ruang-ruang untuk buat kebaikan. Itu saja tempat kita ni. Mau hari-hari bangkit pagi, buka mata, ingat apa aku boleh buat untuk nak cari pahala untuk diri aku. Sumbangan kita tak ada apa nak banding dengan para sahabat Nabi. Fikir kita ni, pelepas diri kita ni dulu. Itu dah, kalau kita boleh buat, kita dah cukup baik tuan-tuan. Itu dah cukup baik. Jangan sekali-kali sombong
rasa kita ni dah banyak dah jasa untuk agama, banyaklah jasa untuk Islam, sehingga kita nak sombong kepada sesama orang Islam. Jangan, tuan-tuan. So it's a time untuk kita ni apa, tuan-tuan? Ajak semua orang Islam jadi saudara. Itu aja. Tak mau ditambah perpecahan yang ada. Ajak semua orang Islam ni jadi saudara. Tengok tadi saya dekat nak keluar mai hantar gambar. Hantar gambar gitu. Dr. Mahathir pun pergi Mahkamah Perbicaraan Anwar Ibrahim tadi. Apa pula cerita kita pun tak tahu. Ni mau nak tengok episod berikutnya apa pula. Itu saja, tambah sikit ujung abang tutup. Kan? Apa dia fikir apa macam mana tak tahu. Tengok dua ada di mahkamah pula tengok kau ni bicara. Masya Allah kita kata. Tak pun tengok tu dia fikir nak mai kuliah ke tak malam ni. Nak tengok apa? Apa episod berikutnya tu kita nak tengok kan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kan? Sudah-sudahlah bergaduh ni. Sudah. Dah jadi saudara, sama seagama, kita tengok depan, kita nak cari keredaan Allah, kita nak bina kekuatan orang Islam. Nak bina kekuatan orang Islam. Orang Islam kena kuat dalam zaman yang ada pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapat ini menjadi iktibar kepada kita. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa alladhina amanu. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.